Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa untuk siaran hari ini 29 hari bulan Januari di Garasi TV bagi sesi pukul 3 petang. Mohon maaf terlewat 10 minit bersiaran. Kami ucapkan terima kasih untuk semalam kerana sambutan yang menarik ketika melancarkan combo baju Hawaii 75 lok semalam, dan saya terpaksa berhenti kerana walaupun masih lagi ada orang nak, tapi kita dah plankan dia untuk 3 hari. Jadi malam ni jangka saya akan naik 80 set lagi baju Hawaii. Jadi pada mereka yang nak mencari baju Hawaii tak turun petang ni. Dia diletakkan sebagai edisi malam. Jadi kalau anda yang nak mencari baju Hawaii, pastikan malam ni, petang ni masih lagi ada jualan menarik kerana saya akan naikkan biasa juga setelah petang, iaitu combo lelong murah ni. Antaranya akan kita naikkan jeans dan t-shirt ni tak banyak. Yang hari ni kita nak belanja 7 helai RM80. Ini dia betul-betul clearance. Saya ingat adalah tak sampai, sure tak sampai 10 set. 7 helai RM80 untuk saudara dapatkan. Kalaulah saudara mencari item, saya akan naikkan item sikit sebab saya nampak belah sana ada item. Saya akan naikkan item dengan harga murah, terutama kalau saudara mencari seluar. Cuma saya bagi notis kata kita tak akan naikkan combo Hawaii pada sebelah petang. Kerana kita akan target malam ni 1 jam setengah kita akan habiskan 80 combo Hawaii je. Cuma berapa kita ada seangka sebab saya update beberapa perkara baru. 184 lah. Saya tunggu sikit lagi, lepas 200 lebih saya akan update beberapa perkara baru, terutama bagaimana kita nak melihat sama ada kita akan melaksanakan PKP penuh tambahan 2 minggu atau kita sedang menjurus kepada PKPB bersyarat, dan kita akan melihat apakah pula kemungkinan syarat-syarat yang akan dilonggarkan. Kalau tengok daripada mood sekarang, negara terbelah dua, di mana sektor kesihatan kelihatannya mahukan PKP penuh diteruskan, manakala sektor ekonomi mahukan PKP bersyarat dilaksanakan. Ada beberapa benda yang hari ini saya akan jelaskan pada saudara untuk melihat beberapa logik angka. Walaupun angka jangkitan meningkat lebih 4,000 sehari, dengan purata pada bulan Januari saja kita mencapai 85,000 lebih jangkitan. Dan hari ini sudah nampak logik dia, kita akan melangkau 200,000 kerana kita sampai semalam dah ada 198,000 kes. Berarti Januari mungkin akan mencapai total close case 90,000 orang, kerana semalam dah 85. Kalau hari ini kita dapat 3-4 ribu pun 88, dan besok kita masih dalam bulan Januari. Jadi Januari akan close case dengan 90,000 jangkitan baru. Bagi anda yang ingin memahami beberapa benda, saya terpaksa refer telefon kerana saya susun gambar mengikut Mahfuz punya tu, supaya taklah saya ke kanan, gambar Mahfuz ke kiri. Pertama saya akan beritahu kepada saudara foto laporan yang pertama saudara lihat, itu adalah bagaimana kita akan melihat kebangkrapan perniagaan dalam sektor yang paling dikekang, iaitu sektor sukan, rekreasi dan sosial. Saudara dah tahu bahawa pawagam-pawagam besar di Malaysia semuanya kini telah mengambil langkah terakhir untuk menutup pawagam mereka. Berarti ini akan menjerumuskan pula selepas ni industri filem, kerana apabila pawagam ditutup dia memerlukan langkah pemulihan. Sebagai contoh, sekiranya kita bebas daripada COVID pada hujung Disember mengikut jadual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan mengenai jadual suntikan vaksin kepada 27 juta rakyat Malaysia, secepatnya hanya akan selesai pada penghujung 2021 ni, Disember, atau lebih realistik adalah pada Mac 2022. Apabila sektor ini melumpuh, berarti saudara nampak sekarang ni adalah, saya pun terkejut ni, maksudnya lebih 30 gimnasium yang kini dalam proses nak dijual. Mereka yang mengusahakannya bermula dengan modal 600,000, tetapi kini pasaran gimnasium, iaitu segala alat sukan yang ada, segala lesen yang ada, siapa nak beli dia hanya bernilai RM20,000. Ini menjadikan pasaran ini jatuh hingga ke tahap 5% nilai berdasarkan daripada nilai pelaburan. Berarti syarikat-syarikat ini sedang menuju bankrupt. Clearance yang mereka buat hanyalah untuk mendapatkan wang saku setelah mengisytiharkan bankrupt. Kerana 600,000 nilai perniagaan ni adalah termasuk hutang daripada perbankan juga, selain daripada tunai pelaburan yang saya jangka adalah 60-40. Sebahagian daripada mereka memiliki tunai 60%.
dan membuat pinjaman daripada bank 40%. Jadi 40% tu kita jangka sekiranya 10% adalah 60,000 mereka meminjam dari bank antara 200 ke 250,000. Jadi ini memberi gambaran bagaimana sektor sosial dan sukan dan rekreasi yang dikekang lebih awal sejak Mac dulu kini menuju bankrupt penuh. Selain daripada sektor hiburan, kalau saudara lihat pawagam-pawagam walaupun diketuai oleh dua rangkaian pawagam yang besar, mungkin juga tidak bertahan. Sekurang-kurangnya mereka akan melepaskan pegangan kerana sewa pawagam di kompleks membeli belah adalah tinggi. Walaupun belum lagi diumumkan, tapi saya percaya bahawa Jabatan Perangkaan tidak berani untuk membuat kajian perangkaan mengenai syarikat Muflis. Walaupun mereka memulakan kajiannya pada bulan Mei dengan mengumumkan 90,000 daripada 90,000 daripada 910,000 SME di Malaysia telah bankrupt. Tetapi sejak itu saya fikir kerajaan menghalang Jabatan Perangkaan untuk terus mengeluarkan jumlah syarikat-syarikat bankrupt bagi mengelakkan dia menjadi beban politik. Jadi ini yang saya rasa antara ketidakjujuran kerajaan sekarang kerana enggan memberi laporan. Pertama adalah jumlah orang kehilangan kerja, hanya menggunakan daftar indeks pengangguran saja daripada 5.3% pada April ketika PKP mendadak menggawat, dan kemudian mereka menurunkan indeks pada 4.3% pada bulan Oktober 2020. Bagaimanapun indeks ini adalah indeks yang kita anggap sebagai tidaklah lengkap dan penuh, kerana indeks orang kehilangan kerja tidak boleh diukur pada mereka yang bermajikan. Kerana indeks juga perlu diukur pada syarikat-syarikat yang tidak mengamalkan unsur majikan dan pekerja, iaitu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam, dan pekerja-pekerja yang bekerja dengan sektor yang di bawah indeks kita panggil tidak berdaftar sebagai pekerja, kerana kita tak dapat mengesan kedudukan mereka dalam KWSP. Jadi secara keseluruhan saya fikir 2 ke 3 juta rakyat Malaysia telah pun kehilangan pekerjaan. Walaupun indeks buruh hanya menggambarkan sekitar 575,000. Jadi agak muskil tuan-tuan apabila Jabatan Perangkaan yang pada bulan April tahun 2020 dan Mei 2020 boleh bersifat membuat kajian data mengenai syarikat-syarikat yang bankrupt, tetapi kemudian berdiam diri hingga sekarang tidak memiliki data untuk mengumumkan kepada kita seteruk mana keadaan ekonomi apabila kita telah memasuki 12 bulan PKP. Daripada angka ini saudara dapat melihat bahawa saya meramalkan kita tidak akan melanjutkan PKP penuh dengan mengambil kira bahawa jumlah syarikat-syarikat yang bankrupt daripada institusi yang dilumpuhkan sepenuhnya, iaitu sukan, rekreasi dan juga hiburan. Syarikat-syarikat ini dah bankrupt. Kalau saudara tengok laporan yang dikeluarkan oleh Awani Online ni, kita dah tahu bahawa nilai gimnasium yang dimodalkan 600,000 tunai tu kini boleh dibeli RM20,000 je kalau saudara nak meneruskan perniagaan tu. Tetapi sudah tentulah tidak ada orang yang ingin membelinya, kerana dengan keadaan sekarang kita menjangkakan bahawa sektor yang akan terus dilumpuhkan oleh kerajaan adalah sektor sosial, sukan dan rekreasi. Walaupun saudara melihat angka jangkitan meningkat dan kluster terus ditambah setiap hari daripada penghilangan dan juga kluster pekerjaan, saya menganggap adalah kelemahan kerajaan dari segi pembahagian data. Kerana dengan setiap hari kita hanya mengeluarkan jumlah kluster, sebagai contohnya semalam ada 70 kluster binaan. Dia memberi gambaran yang tidak penuh kepada kita, kerana kita nak tahu 70 kluster tu daripada berapa. Sekiranya ada 10,000 tapak binaan yang sedang sekarang berjalan, dan 10,000 tapak binaan ini membabitkan katalah 700 ke 800 ke 70 ke 80,000 pekerja. Dengan kluster yang membabitkan hanya 70 lebih, iaitu kurang daripada 1%, dan jumlah pekerja yang dijangkiti adalah kurang daripada 0.5%, ia meyakinkan kita rakyat bahawa sektor pembinaan perlu diteruskan. Walaupun angka jangkitannya ada, tetapi sumbangan sektor pembinaan yang selamat daripada jangkitan adalah tinggi. Satu kelemahan kerajaan yang paling ketara, mereka tidak memberikan kita angka bandingan. Maka setiap hari rakyat akan melihat jumlah jangkitan sebagai menakutkan tanpa melihat bagaimana 5 sektor yang sedang berkembang sekarang, iaitu pembinaan, perkhidmatan, penghilangan, peruncitan dan juga pembuatan telah menyumbang pada ekonomi negara. Jadi saya rasa ada beberapa kelemahan yang ketara dalam kerajaan sekarang adalah gagal memberikan comparative figure ataupun angka perbandingan untuk meyakinkan kita semua bahawa pun kadar jangkitan telah meningkat, tetapi pada waktu yang sama kadar kepulihan adalah tinggi. Suka saya ingatkan kepada saudara, kita mempunyai 190,000 orang yang dijangkiti, tetapi hanya 40,000 orang saja yang masih berada dalam rawatan. Berarti kadar kepulihan adalah 80%.
Dan kerajaan juga gagal memberi data kepada kita daripada jumlah keseluruhan jangkitan mereka yang berada pada gejala 1 dan 2 itu berapa ramai. Yang dalam jangkaan saya dia adalah melebihi 80%. Berarti setiap kali kita membuat kes positif, kerajaan harus menyenaraikan berapa ramai yang positif di bawah tahap 1 dan tahap 2 dan berapa ramai yang berada dalam tahap bahaya iaitu 3, 4 ataupun 5. Ini satu lagi kelemahan kerajaan kerana tidak memberikan kita perbandingan data. Maka setiap hari kita melihat data daripada sebelah pihak iaitu data negatifnya, berapa yang dijangkiti. Tetapi kita tak dapat memberi gambaran yang jelas kepada rakyat bahawa adalah berbaloi atau tidak kita menerima jangkitan 4,000 sehari ketika kita mampu membuat ujian swab berapa jumlahnya. Dan untuk pengetahuan saudara juga, angka kawat kritikal itu sepatut dijawab dengan mudah saja oleh mana-mana pihak. Tetapi oleh kerana Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba dan 2 timbalan menterinya memilih untuk berdiam diri, rakyat tak diberitahu bahawa jumlah ICU sebenarnya adalah perkembangan positif. Iaitu jumlah ICU yang banyak tu tuan-tuan. Berarti pesakit 3, 4 dan 5 telah mendapat khidmat di hospital swasta. Jadi apabila kita melihat angka ICU tinggi, itu bukanlah berarti keadaan menjadi bertambah buruk, tetapi keadaan sedang bertambah baik kerana mereka yang berada di dalam tahap 3 kini telah mudah mendapat rawatan kerana sektor swasta telah membuka kepentingan bilik ICU dan mesin ventilator untuk pesakit-pesakit yang selama sekarang ini menunggu giliran yang panjang di hospital kerajaan. Jadi banyak perbandingan data, saya tak mau salahkan siapa, tapi hari ini saya bagi perbandingan data kepada anda untuk melihat dalam vision yang lebih luas bagaimana apabila anda melihat angka jangkitan, angka pulih, kita tidak dimomokkan. Jadi berarti kita tahu bagaimana kita nak bergerak ke depan setelah kita melihat angka bandingan. Saya jelaskan pada saudara sekarang, apabila kita melancarkan PKP penuh, kerajaan tidak menyatakan berapa juta orang yang tidak dapat bergerak bekerja. Yang saya punya perkiraan adalah sah 1 juta penjaja. Dan mereka yang berada dalam sektor-sektor yang terlibat daripada keseluruhan 20 juta tenaga kerja di Malaysia berdasarkan 14 juta yang mencarum dalam EPF dan baki 6 juta mereka yang berada dalam sektor rencam yang tidak mencarum. Kita ada 20 juta hampir mereka yang bekerja. PKP ini gagal memberikan data kepada kita berapa ramai yang sebenarnya terjejas dan tidak bekerja. Sekiranya kita menjangkakan 4 juta orang tidak bekerja, berarti kita boleh mengambil gambaran paling tidak adalah 3 juta isi rumah tidak memiliki sumber pendapatan. Kalau 3 juta isi rumah, tuan-tuan, dia mewakili 40% kerana keseluruhan total isi rumah di Malaysia adalah 7.5 juta. Jadi kita sebagai rakyat tidak akan dapat melihat skop yang luas tentang angka ini sekiranya tiada perbandingan. Jadi hari ini saya share dengan saudara angka-angka perbandingan supaya saudara dapat melihat logik bahawa kalau mengikut pandangan saya sedang melogikkan kepada saudara bahawa PKP penuh tak perlu dilaksanakan kerana keadaan jangkitan dan keadaan kepulihan sebenarnya terkawal. Tetapi sekiranya kita tidak meneruskan sektor ekonomi, saudara akan mula berfikir bahawa lanjut lagi PKP, katalah sekarang dalam anggaran saya 4 juta orang tidak bekerja. Sekiranya lanjut lagi PKP, berarti angka yang tidak bekerja mungkin mencapai 5 juta orang. Berarti kalau waktu yang sama juga, kita akan mula menyadari bahawa 5 juta orang yang mewakili 3 lebih juta orang isi rumah. Kerana saya mengambil kira 70% isi rumah adalah suami isteri bekerja. Berarti dia ada pertindihan di mana suami isteri bekerja. Itu yang saya kata sekarang, hampir 4 juta orang yang tidak bekerja apabila PKP penuh dilaksanakan dan kebanyakan mereka yang tidak bekerja adalah mereka yang datang daripada sektor pendapatan rencam. Ini akan menjejaskan banyak benda sekiranya PKP diteruskan kerana kita tahu bahawa dana KWSP yang dikeluarkan, mereka yang bekerja dalam sektor perniagaan rencam tak mendapat apa-apa. Sebenarnya KWSP hanya memberikan nilai tambah kepada mereka yang telah berada dalam ekonomi yang agak stabil. Kaki tangan kerajaan, mereka yang bekerja dan kehilangan kerja. Tetapi bagi mereka yang berada dalam sektor rencam yang tidak membuat caruman KWSP, berarti mereka langsung tidak mendapat apa-apa dan bergantung penuh kepada bantuan prihatin kerajaan. Yang jumlah yang dikeluarkannya, tuan-tuan, nak bayar sewa rumah sebulan pun tidak mencukupi. Itu yang saya share dengan saudara petang ini untuk melihat bahawa mulai hari ini Garasi akan mula mencari data perbandingan untuk membolehkan kita tidak mengulang data-data yang tidak dapat meluaskan fikiran kita, meluaskan jangkauan kita untuk melihat prospek ekonomi negara. Saya jelaskan juga kepada saudara kalau kita lihat, saya terpaksa refer ni supaya foto saya dengan ini Perlis. Terima kasih kepada kerajaan Perlis kerana membenarkan ahli jemaah maksimum solat fardu di masjid, bukanlah memenuhi. Berarti di negeri-negeri lain masih lagi 5 dan 10. Apabila keresahan rakyat berpanjangan dengan mengatakan masjid menjadi mangsa kerajaan dalam melaksanakan COVID-19, dan pada waktu yang sama orang marah dalam perarakan di Pawali ni, tuan-tuan, bukan kerana pergerakan Taipusam ni, bukanlah kerana Taipusam tu. Orang marah adalah refleks kerana terlampau lama masjid ditutup.
Dan terlampau lama masjid telah jadi sendirian berhad dengan hanya ahli jawatan kuasa dan juga mereka yang berada dalam mereka yang menjadi jawatan kuasa masjid saja dibenarkan sembahyang jemaah. Berarti segala bentuk perkauman dan anti agama yang lain sebenarnya terbentuk kerana orang Islam menyimpan rasa marah kerana masjid ditutup dengan begitu lama. Sebab tu saya rasa bila Thaipusam berharap walaupun dengan kes yang sangat minimal, orang-orang Islam telah menjadikan dia sebagai punching bag untuk menggambarkan negara ini toleran Hindu tetapi anti-Islam. Saya terima kasih Kajian Perlis supaya Kajian Perlis buat dengan membenarkan maksimum, berarti sekurang-kurangnya kalau keluasan masjid itu boleh memuatkan 100 orang, maka 100 orang bersolat. Bagi membuangkan prasangka buruk hingga menaikkan sentimen resis kerana kita menganggap bahawa majoriti rakyat negara ini itu 63 juta orang, 63% adalah orang Islam, tidak dibenarkan ke masjid. Dengan masjid telah pun menjadi sendirian berhad kepada ahli jawatan kuasa masjid saja yang boleh bersembahyang, kerana sekarang ni hanya 5 orang je bagi sembahyang fardu diamalkan banyakkan negeri di Lembah Kelang. Manakala solat Jumaat dibenarkan sekitar 40 ke 60 orang. Berarti saya harap Perlis menjadi projek perintis sekiranya mereka berjaya membuktikan amalan membenarkan SOP bersolat di masjid dalam kadar maksimum walaupun wujud penjarakan sosial. Sebagai contoh, masjid dekat kawasan rumah saya tu An-Najiah sangat besar, tuan-tuan. Saya fikir kalau 100 orang memang boleh, walaupun subuh pun tak pernah sampai 100. Tetapi membenarkan itu meredakan orang Islam yang selama setahun merasakan masjid telah dimangsakan di bawah PKP. Kerana ramai orang mahu, walaupun kita tidak bersolat waktu di masjid, tuan-tuan, tapi perasaan Islam kita mahukan masjid tidak terus dianaktirikan dan dijadikan masa PKP. Dan kemudian orang akan mengatakan pula, oh, pasar raya boleh pula buka. Thaipusam boleh pula berlarak. Walaupun sebenarnya logiknya Thaipusam ni berlarak semua orang tahu. 10 orang je. Tetapi perasaan marah kerana masjid telah ditutup, dia menyebabkan ini menjadi sentimen perkauman yang sangat tinggi. Saya harap apabila Perlis melaksanakannya, negeri-negeri lain dapat melihat, walaupun tak dapat mengikuti Perlis yang sebenarnya masih lagi zon hijau kerana angka jangkitan di Perlis sentiasa di bawah 2 angka, tetapi dapat memacu dan memandu negeri-negeri yang lain untuk melonggarkan syarat bagi membolehkan masjid tidak terus disunyikan dan orang merasa bahawa agama Islam dibelakangkan kebebasan dia kerana PKP yang sangat panjang ni. Dan kita akan pergi pada Moody sekarang. Moody adalah sebuah syarikat penarafan yang memberi nilai ekonomi kepada sebuah negara berdasarkan status kewangannya. Selain daripada JP Morgan, banyak orang refer pada Moody, dan satu lagi syarikat adalah Standard & Poor. Moody menarafkan Malaysia pada A3, satu gambaran kewangan yang positif. Ini panduannya tak banyak untuk kita, tapi tuan-tuan akan dapat melihat panduan ni. Saya bagi pada saudara, angka-angka ni ambil untuk pengetahuan kita, kerana angka-angka inilah kemudian yang dirujuk oleh pelabur asing. Jadi saudara akan boleh melihat dengan keluar saja unjuran ni, petang ni saudara boleh lihat bursa saham. Saya ajar saudara, petang saudara tengok bursa saham, mesti menokok sekurang-kurangnya 1 mata, 2 mata atau 3 mata. Dan bursa saham akan mencapai angka yang baik bagi sepanjang minggu ini dan minggu depan. Kerana penarafan Moody akan memberi gambaran kepada pelabur asing bahawa Malaysia masih lagi destinasi yang menarik untuk membuat pelaburan. Yang kemudian saya ambil sikit kalian gambar Ismail Sabri itu, lupakanlah, saya tak boleh nak delete gambar tu untuk mengelakkan politik. Tapi saya bagi tahu pada saudara je, 9 kilang 16 premis langgar SOP pekerja positif COVID-19 di arah tutup. Ini berita yang apabila kita tulis dengan tiada gambaran perbandingan, berarti 9 kilang daripada berapa? Kita nak tahu apakah sekarang ni 18,000, 20,000 kilang yang beroperasi. Kalau ikut pada anggaran saya, kalau ada 800,000 syarikat SME, berarti bekerja lebih daripada 5 orang, berarti kita memiliki lebih 100,000 kilang yang berjalan sekarang. Berarti kiranya 100,000 kilang sedang berjalan sekarang mengikut data yang saya ada pada unjuran syarikat-syarikat, iaitu kita mempunyai 800,000 syarikat SME sahaja. Ini saya tak ambil kira lagi syarikat-syarikat besar. Sekiranya 9 kilang ni, kita ada data mengatakan yang sedang beroperasi sekarang ini adalah 100,000 kilang, 200,000 kilang. Berarti kita akan faham jumlah jangkitan di sektor kilang sangat kecil berbanding jumlah kilang yang dibenarkan beroperasi. Jadi taklah kita mendapat dipanggil ghost number, angka hantu. 9 banyaknya. Kemudian kita kata 16 premis banyaknya. Tetapi angka sebenar yang dibenarkan beroperasi oleh MITI tidak dikeluarkan. Saya malas nak sentuh pasal Menteri MITI, tuan-tuan. Tapi jangan politik lah saya. Tapi saya bagi gambaran, sekiranya semua anggota kabinet, semua barisan kerajaan memainkan peranan positif, tidak hanya meletakkan segala beban kepada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau berlaku silap dia yang tanggung, sedangkan orang lain nak main play safe. Keadaan negara akan jadi susah lah kalau kita ada kabinet yang hanya minum kopi dan isap sigar.
Ini menjadi masalah kerana rakyat tidak mempunyai data yang besar, data yang lengkap untuk melihat perbandingan sama ada kita sedang berada dalam langkah yang betul untuk menamatkan PKP ataupun kita berada dalam langkah yang betul untuk melaksanakan PKP bersyarat. Saya pergi pada bahagian yang ketiga pula pada saudara. Thailand rekod 756 kes baru sifar kematian. Berarti setelah Thailand menyepi, Thailand juga sedang mengalami kejutan dengan virus 511, iaitu VUI dia panggil. Sekarang dah tak panggil VUI dah. Dulu dia panggil VUI adalah virus under investigation. Sekarang dah disahkan virus tu dengan nama baru, iaitu 511. Strain 511 ni menjadikan Thailand yang selamat selama ni juga sedang mengalami, saya fikir dia sedang memasuki pintu masuk untuk mengalami gelombang kedua jangkitan COVID-19. Kita pergi pula kepada Malaysia tu, betul lah hari ini kita dijangka mencapai angka lebih 200,000 orang, kerana semalam kita telah mencapai 198,000 orang. Saya jangka hari ini kes masih lagi di atas 3,000 tu. Berarti kita akan melangkau angka 200,000 pada hari ini saya jangka. Saudara dah tengok tu. Dan kemudian saya ambil lah cerita-cerita yang menyedihkan apabila PKP penuh dilaksanakan. Ini adalah kes orang asli, ni adalah kes yang klasik tuan-tuan. Di mana dia orang asli tinggal dalam hutan, diberi pakai gelang, rumah dia tercorot jauh. Dia seorang orang asli yang taat tuan-tuan. Bila dah digelangkan kata tak boleh bergerak, dia tak bergerak. Bila tak bergerak, keluarga dia tak makan. Bila keluarga dia kelaparan, dia berjalan kaki pergi ke balai polis. Dia pergi ke balai polis dengan gelang dekat tangan, polis tak mau terima aduan dia, tak benarkan dia masuk balai. Dia nak pergi ke mana tuan-tuan? Keluarga dia lapar tak makan. Bila disiasat tuan-tuan, muncul kes yang sangat klasik. Waktu dia dipakaikan gelang, rumah dia tidak berada dalam kawasan PKPD tu. Rumah dia berada dalam hutan, dalam jangkauan PKPD. Dia telah berada 1.5 km di luar daripada kawasan PKPD. Ini antara kes-kes klasik ataupun kes-kes terpencil tapi menyedihkan. Kerana orang asli ni taat tuan-tuan. Dia disuruh pakai gelang merah, dia duduk di rumah. Sampailah keluarga dia kelaparan dan hampir kebuluran, dia berjalan kaki ke hospital. Bila dia berjalan kaki ke balai polis, polis tidak dapat melihat rentas jangkauan sempadan. Dia tak tahu rumah dia ni alamat di mana, berada dalam kawasan. Jadi selama seminggu tuan-tuan dia pakai gelang dan berlapar, rumah dia sebenarnya tidak berada dalam kawasan PKPD. Dia boleh keluar saja bekerja, tetapi gelang tu dipakai secara rambang. Jadi dia pun kena. Jadi ini antara benda-benda yang kes saya fikir kata, walaupun kes terpencil, tapi kadang-kadang dia sedih untuk dibaca tuan-tuan, terutama bagi orang asli yang bergantung pada sumber hutan. Lepas tu apabila dia keluar pakai gelang merah, dia dipakai gelang merah ni bukan gelang positif. Gelang merah yang dia pakai adalah gelang PKPD, tapi tak boleh dipasang pagar kerana kawasan perkampungan orang asli di Perak ni sangat luas, agak tinggi kos nak masang pagar. Dan kemudian kita akan pergi kepada cerita esei foto ni. Ini kelas yang saya kata kepada saudara, walaupun pendidikan dalam pendidikan dan dalam pelajaran, pendidikan dan pengajaran secara online ni, ini antara 34 hingga 37% yang langsung tak mendapat. Ini dapat di Sabah ni, gambar saya baca, sedih cerita ni. Mereka masuk dalam hutan dan belajar dekat pondok yang ada line. Berarti daripada rumah mereka jauh mana pun, line hanya ada dekat pondok kayu tu je sah. Jadi anak-anak orang asli akan pergi dan mengambil kelas online di situ. Berarti ini mereka adalah antara 63 ke 70% yang berjaya mendapat akses dan dapat belajar dalam PDPR. Ketika ramai lagi anak-anak orang dalam bandar tuan-tuan tidak memiliki apa-apa untuk belajar. Tapi ini adalah antara keluarga orang asli yang bertuah, kerana dia ada laptop kot saya rasa tu. Kalau nampak tu macam hanya tab aja, atau macam phone je dia guna tu. Tetapi ada kawalan line di situ, jadi dia dapat belajar. Tapi masih menyentuh perasaan kerana ramai juga anak-anak yang berada di PPR sekitar Kuala Lumpur tak boleh belajar tuan-tuan, kerana mereka tidak memiliki iPad, tidak memiliki laptop, dan tidak memiliki akses internet. Ini menggambarkan pada kita kadang-kadang betapa tragik negara ni apabila kita dilanda oleh PKP dalam keadaan tak bersedia. Yang hujung ni adalah langkah-langkah yang mula diambil oleh sektor penghilangan bagi membolehkan kerajaan tidak terus melaksanakan PKP penuh. Sektor penghilangan juga bermainkan peranan yang penting. Kalau tengok di Muar ni, langkah-langkah mula diambil oleh tuan-tuan kilang, kerana mereka tahu sekiranya sektor penghilangan terus menyumbang angka yang buruk pada jangkitan COVID-19, dia akan menjadikan masyarakat akan mendesak kerajaan untuk terus menutup. Tapi saya tak fikir munasabah tuan-tuan kita meneruskan PKP B kerana kita telah melaksanakan PKP penuh, kerana kita telah melaksanakannya selama 3 minggu, ekonomi mengudum, angka jangkitan tidak berkurangan.
Tetapi waktu yang sama kita mendapat data bahawa yang banyak dalam jangkitan 80% adalah mereka yang bertaraf 1 dan 2 saja, iaitu isolasi 7 hingga 10 hari dan mereka akan dibebaskan. Saya rasa gambar yang terakhir tu adalah EPF. Untuk pengetahuan saudara bahawa ramai orang memilih, 5.4 juta orang memilih untuk mengurangkan potongan caruman EPF daripada 11 kepada 9%. Hanya 2.04 juta saja yang memilih mengekalkan caruman potongan adalah 11%. Ahli KWSP kini yang aktif hanyalah tak sampai 8 juta orang. Berarti 6 juta orang masih lagi mempunyai caruman dalam KWSP tetapi tidak lagi mencarum secara aktif sejak PKP, sejak Malaysia dilanda oleh COVID-19. Itu yang kita boleh nampak angka tu, kemerosotan yang agak tinggi kerana orang hilang pekerjaan, orang hilang pendapatan dan mereka tidak lagi mencarum. Itu aja saya rasa. Berapa view kita, Sam? 558 untuk share dengan saudara-saudara. Boleh tanya je sebab saya hari ni dan mulai hari ni hingga besok saya akan mula datang kepada saudara apa yang dipanggil sebagai comparison figure ataupun dipanggil angka perbandingan untuk meluaskan perspektif saudara melihat view supaya saudara tidaklah terperangkap dengan hari-hari hanya melihat 4,000 orang ni banyak ke? 2,000 orang sembuh ni banyak ke? Bagaimana kluster yang dibentuk ni 199 kluster pembinaan banyak ke? Macam saya kata tadi, 7 kluster kilang banyak ke? Oleh kerana kerajaan gagal memberi gambaran sebenarnya apabila kita melaksanakan PKP, berapa juta orang yang terus bekerja dan berapa juta orang yang tidak bekerja. Saya menyarankan bahawa PKP bersyarat dilaksanakan dengan memberitahu bahawa sektor kesihatan telah pun mendapat di bawah perintah darurat di mana swasta telah pun membuka pintu mereka untuk menerima pesakit kerajaan. Dan yang kedua, saya fikir kalau terus lagi PKP ni, ramai yang lagi akan bankrupt, tuan-tuan. Terutama mereka yang berada dalam sektor yang selama 12 bulan tidak dibenarkan bergerak. Iaitu sektor hiburan, sains sosial, sains dan juga rekreasi. Ini adalah menjejaskan banyak benda, tuan-tuan. Dan kalau kita buat lagi PKP, berapa puluh ribu lagi syarikat akan gulung tikar. Macam saya bagi tahu pada saudara, kerana Jabatan Perangkaan ni penakut ni, menyembunyikan banyak maklumat mereka ni. Tak adil Jabatan Perangkaan kerana pada bulan Mei anda mengeluarkan data mengenai mereka yang kehilangan kerja, tetapi hingga sekarang mereka enggan mengeluarkan data secara solid berapa banyak syarikat yang ditutup bankrupt dan berapa ramai orang kehilangan kerja. Saya tak tahu Jabatan Perangkaan pun telah menjadi menyepi dan memilih untuk enggan mengeluarkan data kerana takut data itu memberi impak politik pada kerajaan. Ini tak adil dan saya rasa dia akan meletakkan kerajaan rakyat Malaysia dalam keadaan gelap maklumat ni, kelam tak dapat nak bayangkan apa-apa. Tetapi saya melihat daripada angka merosotnya pencarum KWSP dan juga angka saya percaya 1 juta adalah penjaja, manakala ekonomi rencam, saya anggap 4 juta orang rakyat Malaysia sekarang tidak bekerja kerana PKP penuh dilaksanakan. Itu saja. Saya rasa ada soalan tak? Tak ada ramai yang bertanya tentang kesan tekanan perasaan. Saya rasa benda ni overspin. Saya jelaskan pada saudara isu overspin. Ada beberapa kes warga tua bunuh diri. Tapi kalau saudara masuk ke dalam Google je, ambil langkah mudah. Google bunuh diri. Okey, Google bunuh diri. Saya dah baca data dia, tuan-tuan. Keganasan rumah tangga stable. Di mana 513 kes yang dilaporkan sepanjang 2019 hanya naik 524, lebih 5 kes je. Laki pukul bini. Jarang, tak ada dalam kes tu bini pukul laki. Tak masuk kes shoot, saudara. Kes shoot ni tak masuk keganasan rumah tangga kerana kecurangan rumah tangga tak didaftarkan keganasan rumah tangga. Berarti walaupun ada angka bunuh diri yang saudara baca tu, angka itu tidak menggambarkan. Sebab tu saya jelaskan pada saudara, orang-orang yang membunuh diri ni adalah mereka yang telah mempunyai rekod kemurungan, rekod-rekod yang kita anggap prominent, ataupun kita panggil kes-kes yang mempunyai jangkaan yang tinggi untuk membunuh diri. Sama je, tuan-tuan. Saya bagi tahu pada saudara, kematian bintang terkenal Bollywood yang baru ni, apa kena mengena dengan COVID-19? Dia bunuh diri kerana dia tidak dapat menjadi glamour dalam waktu yang dia jangkakan. Pembunuhan diri pada artis asli di Korea tak ada kena mengena dengan PKP. Mereka membunuh diri kerana tak tahan pendedahan media sosial dan mereka menjadi mangsa pada pembulian media cyber. Saya bagi tahu pada saudara, tidak ada angka yang boleh membuktikan COVID-19 telah menyebabkan orang Malaysia menjadi bangsa bunuh diri. Apa yang saya tahu, semua orang willing untuk bekerja, semua orang willing untuk move forward. Apa yang kita perlu sebarkan sekarang adalah kefahaman kepada rakyat Malaysia bagaimana kita nak bergerak ke hadapan. Sesuatu yang gagal ditangani oleh kerajaan sekarang adalah untuk meyakinkan masyarakat bahawa apakah cara kita melihat angka untuk membolehkan kita bergerak ke depan. Kerana angka-angka yang dibuat sekarang menjadikan kita semua berada dalam ketakutan seperti melihat hantu. Setiap hari kita melihat 4,000 angka
kita rasa macam lihat ada 4,000 hantu sedang berada di Malaysia. Tanpa kita dapat melihat kadar kepulihannya, 4,000 ni datang daripada sektor yang mana? Berapa ribu orang bekerja dalam sektor penghilangan, tuan-tuan. Saya ambil mudah saja sebab 800,000 syarikat SME. Saya percaya SME, kalau 800,000, kalau 20 SME adalah mereka beroperasi secara kilang dengan minimum 5 orang, kita dah sebut kilang ataupun premis. Berarti kita memiliki lebih kurang 100,000 lebih premis. Kalau 19 premis saja yang digazetkan semalam sebagai wabak mengidap jangkitan, apa kita perlu menutup semua? Kerana dia mewakili kurang daripada 0.01%. Sebab tu saya kata move forward adalah melihat bagaimana potensi kita boleh melaksanakan PKPB bersyarat saja, tetapi meyakinkan orang ramai bahawa angka kepulihan yang ada 80% tidak sepatutnya dijadikan sebab kita menutup perkembangan ekonomi negara ini hingga memusnahkan berjuta-juta keluarga. Saya baru naik Grab tadi, tuan-tuan. Driver Grab tu cerita pada saya bagaimana keuntungan bersih dia sebenarnya RM24 je. Tapi dia bawa juga seorang bekas tentera, disiplin yang tinggi, tuan-tuan. Jadi dia kata RM24 je semalam untuk bersih. Tetapi dia kata itu lebih baik untuk meyakinkan diri dia bahawa dia terus bekerja, meyakinkan isteri dia bahawa dia masih lagi suami yang terus bekerja, meyakinkan anak-anak dia mengatakan bapaknya masih keluar bekerja. Saya rasa itu prominent tu. Itu adalah gambaran prominent kemahuan rakyat Malaysia untuk tu bergerak ke hadapan. Tetapi kegagalan adalah bagaimana kerajaan nak memandu rakyat Malaysia untuk melihat ke depan. Kalaulah hari-hari angka yang dikeluarkan tu tak meluaskan jangkauan fikiran kita. Dengar 4,000 share, 4,000 ni, 4,000 ni. Semua orang jadi dia panggil mabuk 4,000. Lepas tu saya pula datang beritahu saya. Tapi mulai hari ini saya akan buat comparison figure. Malam saya akan cari data-data bandingan untuk saudara dapat dan kita akan kemaskan grafik kita. So apabila saudara melihat grafik-grafik, saya boleh mempengaruhi saudara untuk melihat dengan cara lebih baik. Hari esok yang lebih meyakinkan. Mengatakan bahawa hidup dalam ketakutan tidak boleh membuatkan kita sebal dalam PKP ni, dalam COVID ni. Kalau kita terus menakutkan diri kita dan maklumat-maklumat yang ada di-share untuk tujuan menakut-nakutkan, kita sedang membunuh bangsa ini lebih teruk daripada COVID membunuh. Berarti kalau COVID hanya membunuh 600, 700 lebih orang sekarang, saudara, maklumat-maklumat tanpa comparison atau maklumat-maklumat hantu ni mungkin bunuh berjuta-juta jiwa orang yang lain. Patah semangat, hilang keyakinan, hilang kemahuan untuk bergerak ke depan. Jadi mulai esok, saya akan membekalkan data-data spesifik yang saya dapat kepada saudara dan saya akan ulas untuk mengingatkan saudara bahawa kita harus terus bergerak ke depan. Tapi bagaimana kita nak bergerak ke depan, kita harus ada maklumat yang cukup supaya kita membuat pergerakan dan tindakan ke depan yang betul, tepat dan bersesuaian dengan keadaan dan keperluan kita. Itu aja. Tak membantu, tuan-tuan. Ada orang ni tanya kan, PKP dan PKPB. Okey, angka terus meningkat kerana saya kata strain tak berada lagi. Dulu kan saya dah cakap, saya ulang balik hari ni. Sekejap, tenang, jawab tu-tu. Saya bagi tahu dulu ketika kita buat pada bulan Mac, strain belum merebak. Jadi kita boleh tutup. Tapi sekarang di setiap tempat spot jangkitan dah ada. Kalau kita tutup pun dia masih lagi berlaku jangkitan dalaman. Kita tutup daerah kan. Dalam setiap daerah dah ada jangkitan. Kita tutup negeri. Dalam negeri dah ada jangkitan. Berarti kita tak boleh lagi menutup kerana lubang kebocoran bot kita ni dah banyak. Sebab tu saya kata sebelum PKP pun kita buat inilah angkanya. 3 minggu kita buat PKP, inilah angkanya. Berarti kita dah struggle dan numbers angkanya tidak menurun tetapi ekonomi struggle. Ramai orang tak dapat bekerja, tuan-tuan, kerana kita menggambarkan dengan membuat PKP penuh ni angka akan menurun. Sekarang kita dah tahu dah strain ni, tuan-tuan, adalah jangkitan jiran ke jiran, kilang ke kilang, individu ke individu. Strainnya dah sangat merebak dengan meluas. Berarti setelah kita berada dalam 3 minggu kita dapat melihat bahawa melaksanakan PKP ni penuh ni tidak berbaloi kerana angka tak menurun dengan mendadak. Tetapi ekonomi menjunam dengan teruk. 4 juta orang tak dapat bekerja. Tapi apa yang saya jelaskan juga, walaupun jangkitan berlaku, kita harus menerima hakikat 80% pada mereka adalah jangkitan hanya tahap 1 dan tahap 2. Iaitu mempunyai potensi 80% potensi pulih bagi tempoh 7 hingga 10 hari. Jadi perlu apa kita melaksanakan PKP penuh ketika kita tahu hospital hanya perlu menangani secara agresif mereka yang berada 3, 4 dan 5. Dan kerajaan hanya perlu menyediakan fasiliti untuk menampung mereka yang memerlukan isolasi 7 ke 10 hari untuk bebas kemudiannya sebagai bukan pewabak yang membawa jangkitan kepada golongan yang kemudiannya boleh berpotensi jatuh pada 3, 4 dan 5. Itu logik yang saya bagi tahu kepada saudara bahawa menahan 4 juta orang bekerja dan memiskinkan keluarga-keluarga yang kebanyakannya tidak dapat bekerja, meletakkan ke golongan fakir miskin meningkat dengan tinggi di Malaysia berbanding angka sebelum PKP,
adalah tidak munasabah. Hanya kerana kita duk fikir kata kita boleh kurang 1,000, 2,000 orang. Tapi kita kena fikir berjuta orang yang ada, tuan-tuan, yang kehilangan pekerjaan sekarang. Yang saya nampak sekarang adalah strain yang ada di Malaysia adalah strain yang terkawal, itu tahap 1 dan 2, di mana majoriti 80% akan dihantar pulih lepas 7 ke 10 hari. Tetapi yang menjadi masalah paling besar adalah bagaimana kita nak menempatkan mereka dalam isolasi. Jadi atasi benda tersebut daripada melancarkan PKP penuh. Pusat isolasi yang paling penting untuk membolehkan kalau saya positif, saya tidak bergerak ke mana-mana menjangkit pada orang lain, tapi saya dikurung 7 hingga 10 hari hingga saya negatif dan kemudian saya keluar dan hidup seperti biasa. Itu aja.